Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahun 6, jumpa lagi kita dalam kelas Reka Bentuk dan Teknologi. Okey, hari ini kita nak belajar menyatakan nama dan fungsi alatan tangan seperti gergaji tangan, pahat, pisau pemotong, pistol pengokot dan banyak lagi. So kita kena tahu nama alat tersebut, alatan tangan maksudnya alatan yang digunakan dengan tangan lah. Okey, dan fungsinya. Okey, nama dan fungsinya dan kenal alat tu. Okey. Okey, contoh kat sini cikgu nak tunjukkan awak beberapa alatan Contoh cikgu pegang ni adalah gergaji tangan. Okey. Okey, cikgu pakai apron So apron ni kalau masuk untuk mak-mak bengkel awak kena pakai sebab dia melindungi baju awak daripada kotor. Alatan-alatan ni kadang-kadang kotor dan kita bila menggunakan alatan-alatan ni pasti kita ada habuk-habuk kayu dan sebagainya. So awak kena perlu pakai apron. Okey. Ini adalah gergaji tangan. Gergaji tangan adalah fungsi dia untuk memotong kayu yang kecil. Contoh-contoh kayu berroti, okey, dan papan-papan yang nipis, okey. Yang ini ada dua jenis, cikgu nak tunjuk satu lagi jenis gergaji tangan. Okey, yang gergaji tangan yang ini, okey, dia lebih besar, pemegang dia lebih, okey, cikgu tunjuk okey, ini lebih besar pemegang dia dan dia punya lebih panjang. So yang ini digunakan untuk kayu yang lebih besar berbanding dengan yang kecil. Ini boleh digunakan untuk memotong kayu yang lebih kecil. Okay? Ini kayu lebih kecil, pemegang dia kat sini, dan yang ini adalah untuk kayu yang lebih besar. Jadi pemegangnya di sini. Okey. Okey, ini contoh dua jenis gergaji tangan. Banyak lagi jenis lah. Tapi yang biasa kita gunakan kalau awak di bengkel, cikgu lebih galakkan yang inilah sebab awak hanya memotong kayu berroti yang saiznya lebih kecil. Okey. Yang kedua cikgu nak tunjuk adalah jenis penukul. Okey, cikgu ada dua jenis penukul Okey, tengok beza Okey, tengok yang ini dulu. Yang ini adalah penukul kuku kambing. Ini kuku kambing sebab ada jari ada dua macam kuku di ujung dia. Kuku kambing, kalau biasa bela kambing dia punya kuku memang ada dua di depan dia macam tu. So ini digunakan untuk mencabut paku-paku yang awak ketuk. Ni untuk ketuk. Tukul paku tu dan paku tu bengkok. Jadi kalau terus ketuk paku tu akan rosak, dia takkan masuk elok So awak kena gunakan ujung ni untuk mencabut semula paku tersebut. So sebab itulah dipanggil tukul kuku kambing dan belakang dia macam kuku kambing. Okey. Yang ini adalah tukul Warrington. Tukul Warrington ni depan dia digunakan untuk menukul. Sama juga nak ketuk paku. Yang ketuk skru ada awak kata pakai skru kok ketuk juga. Tak boleh. Ini untuk paku saja. Penukul untuk paku saja. Yang ini kalau ruang itu kecil awak boleh guna untuk ketuk di ruang yang lebih kecil. Mungkin celah-celah ke mana-mana kan awak nak ketuk paku gunakan yang ini. So lebih kecil. Okey. Yang ini pun cara pegang dia. Ada dua jenis, penukul kuku kambing dan penukul Warrington. Okey, guna untuk menukul paku Okey. Seterusnya cikgu nak tunjukkan ini adalah ganding getah. Depan ini getah yang belakang ni kayu. Yang ini kayu, yang ini getah. Okey. Ganding getah ni digunakan untuk membentuk zinc, membentuk aluminium. Awak tak boleh ketuk pakai ni. Bila awak ketuk pakai ni penukul, zinc itu akan rosak. Dia kadang-kadang bentuk dia besi dengan besi dia akan berbentuk bulat lah, tak cantik rosak. So awak kena guna getah, ganding getah. Tapi jangan guna ganding getah untuk tukul paku pula. Sebab ganding getah ni akan terluka nanti di permukaan dia. Sebab paku tu tajam, so ketuk-ketuk lama dia akan rosak. So guna ni untuk membentuk zinc je lah. Kalau masuk nanti awak boleh tengok contoh kita buat dekat makmal ataupun awak boleh tengok mana-mana video yang boleh digunakan. InsyaAllah kalau cikgu sempat cikgu akan buat video tapi dalam mata yang lain lah waktu kita buat teori lah. Okay, ini untuk membentuk zinc atau aluminium. Okay, seterusnya cikgu nak tunjukkan adalah dua jenis screwdriver. Okay, tengok sini screwdriver. Okay, screwdriver yang ini adalah screwdriver mata rata. Mata dia rata dia di sini kalau awak tengok dia rata. Dia
ujung dia ni rata, nipis dan rata. Dia digunakan untuk memusing skru, melonggarkan dan mengetatkan skru yang bermata kepala dia macam ada simbol tolak. Okey, simbol tolak dekat kepala dia. Okey, yang ini pula adalah pemutar skru mata Phillips. Mata Phillips ni dia berbentuk bunga berbentuk bunga. Dia gunakan untuk memutar skru yang berbentuk tambah. Dekat skru tu ada kepala dia, awak tengok ada bentuk tambah, ada bentuk tolak. So kalau bentuk tambah tu awak gunalah mata Phillips. Macam ni. Kalau bentuk tolak tu awak gunalah mata rata. Tadi okey. Dan seterusnya adalah pelayar. Ini adalah pelayar muncung tirus. Pelayar muncung tirus ni digunakan untuk memegang komponen yang kecil. Contoh komponen kecil macam contoh LED Mana LED? Okay. Ini adalah LED. LED ni okey. Sekejap ya. LED ni kaki dia. Ni LED cikgu pun dah rosak ni. Okey, LED ni adalah lampu lah. Kalau awak nak bengkok-bengkokkan dia, boleh lah guna ni. Jadi dia akan bengkok dengan cantik. Okey, ini untuk memegang komponen elektrik atau elektrik yang lebih kecil. So, awak boleh bengkok-bengkokkan dia. Okey, macam ni. So, nampak tak? Dia akan jadi elok dibengkokkan macam ni kaki dia. Okey, untuk memegang komponen yang kecil. Okey, ini adalah pelayar muncung tirus. Ada satu lagi pelayar mata rata. Muncung rata, cikgu tak ada dekat sini pula. Cikgu akan tunjukkan contoh dia kat kelas kamu. Okey, ini adalah pelayar muncung tirus. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya cikgu nak tunjuk kamu adalah okey. Kamu panggil stapler gun. Nama Melayu dia kamu tak tahu. Nama Mak Saleh dia, nama English dia kamu tahu stapler gun. Tapi dalam bahasa Melayu kita panggil pistol pengokut. Okey, ini adalah pistol pengokut. Okey, pistol pengokut. Dan satu lagi yang kamu biasa guna dalam kelas adalah ini. Apa ni? Kau panggil hot glue gun. Hot glue gun, tapi awak tak tahu dalam bahasa Melayu sebab kalau nak jawab dalam exam ke, awak kena tahu nama dia dalam bahasa Melayu. Ini adalah pistol perekat panas. Pistol perekat panas. Okey, dua ni digunakan untuk mencantum lah. Kadang kita perlukan yang ni untuk mencantumkan bahan. Kadang-kadang kita perlukan stapler untuk mencantumkan bahan. Okey, itu sahaja dulu yang cikgu nak awak kenal bahan untuk kali ini. Okey, nanti kita akan jumpa dalam kelas yang lain untuk cikgu terangkan. Okey, cikgu nak kamu. Okey, ini antara contoh tadi barang-barang yang alatan tangan, bukan barang alatan tangan yang cikgu dah kenalkan. Ni cikgu kata gergaji tangan, cikgu tunjuk dua jenis. Okay, ni tuku kambing, tuku Warrington, gandin bukan ganding gandin. G tak ada, gandin getah. Okey, yang ini pengikis, yang ini untuk cat lah, mata kaca. Yang ini cikgu kata tadi pelayar ni. Pelayar yang muncung dia, yang ini tirus, yang ini pelayar dia muncung dia rata. Okey, pisau pemotong ni biasalah. Okey, ada. Cikgu ada contoh juga pisau pemotong di sini, tapi tak buka lagi pelajar ya. Cikgu tunjukkan ke awak. Pisau pemotong ni, dia agak dia berbeza sikit dengan awak yang guna biasa sebab dia untuk heavy duty. Sebab nak potong perspek ke, nak potong apa kayu tak boleh. Okey, plastik yang nipis-nipis. Okey, yang ini adalah pisau potong. Okay, sama dengan yang ini. Okey, anaknya bercat sesiku L cikgu tak tunjuk. Dia macam pembaris biasa tapi dia berbentuk L dan dia daripada besi sebab dia alatan tangan ni dia nak tahan lama. Kalau guna yang plastik tu nanti dia cepat bengkok, dah tak valid dia punya ukuran. Okey. Okey, itu sahaja. Dan yang ini pita pengukur. Pita pengukur ni biasanya kita guna dekat lah. Cikgu tak ada dekat sini. Cikgu tak tunjuk ada dekat dalam bengkel, dekat dalam toolbox di bengkel tapi cikgu tak tunjuk dekat sini. Dia gunakan untuk mengukur berukuran pada kayu dan sebagainya. Okey. Kamu boleh buat nota Okey, ni contoh-contoh nota yang boleh kamu buat dalam bentuk jadual macam ni ataupun jadual macam ni. Jadual macam ni. Okey, itu sahaja untuk awak untuk kelas kali ini. Dan jangan lupa ya, sebab nota tu penting. Nota itu untuk mengulang kaji awak sendiri apa yang awak telah belajar. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.